Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Ziakram Mishra Amin, 047202. Baik. Untuk bahagian saya ini akan membentangkan bahagian pengenalan di bawah tajuk ajaran sesat Qadiani. Okay, baik. Untuk bahagian pengenalan ini, sebagaimana dalam konteks perkembangan Islam, Malaysia juga tidak lari dari perkembangan yang berlaku di dunia Islam. Antaranya sebagaimana contoh Timur Tengah. Okay. Jadi antara di Malaysia ni yang agak berkembang pesatnya iaitu gerakan Ahmadiyah ataupun dikenali sebagai gerakan Qadiani. Okay. Yang pernah satu ketika dulu pernah berkembang lah. Mana nama lainnya antaranya pernah diberi nama Jemaah JAM, Jemaah Ahmadiyah Malaysia. Itu antaranya lah. Okay, baik. Jadi sekali itu saja daripada saya bagi pengenalan. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nasbullah Hakim bin Muhammad Nur. Raqmun metrik 046isnan 666. InsyaAllah saya akan meneruskan berkenaan dengan sejarah dan pengasas ajaran Qadiani. Yang pertama adalah kita tahu ajaran Qadiani ini asalnya daripada India. Ia diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtada bin Atta Muhammad, yang mana beliau ini dilahirkan di Qadian, berhampiran kota Amritsar di Punjab, India. Sejarah bermulanya ajaran Qadiani ini sekitar penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ada pendapat mengatakan bahawa faktor penyebaran ajaran Qadiani ini adalah yang pertama, kolonialisme British di India. Yang kedua, kemunculan kehidupan umat Islam di dalam segala aspek bidang. Dan yang ketiga, proses kristianisasi oleh golongan membalik terhadap masyarakat Islam. Dan ada juga pendapat mengatakan bahawa golongan Hindu juga berlakunya gerakan Hinduism terhadap masyarakat Islam ketika itu. Jadi apabila berlaku masalah tersebut, maka Mirza Ghulam Ahmad ni ketika itu berjaya mengkritik, adalah seorang yang kuat mengkritik Kristian dan juga Hindu, ajaran Hindu ketika itu, menyebabkan beliau ini mendapat sambutan yang begitu baik di kalangan masyarakat Islam ketika itu. Dan sehinggalah apabila kewafatan, meninggalnya Mirza pada tahun 1908, aliran ini berlakunya pecahan kepada dua bahagian, dua aliran. Yang pertama dipanggil sebagai aliran Ahmadiyah Lahori, yang diteruskan oleh Maulana Muhammad Ali, yakni anak murid beliau. Dan yang kedua, aliran Ahmadiyah Qadian, atau dikenali lebih kepada Qadiani, yang diteruskan oleh anak anda beliau. Terdapat perbezaan di antara dua aliran ini, yang mana aliran yang pertama ini, Ahmadiyah Lahori, mengatakan bahawa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah seorang waris Nabi, okey, waris Nabi. Manakala aliran Ahmadiyah Qadian ini membawa yang lebih ekstremis lah, mengatakan bahawa Mirza Ghulam Ahmad ni adalah Nabi akhir masyarakat Islam ketika itu. Okey, sehinggalah berlakulah ada peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Jilsah Salanah. Okey, kemudian ada juga dinyatakan
penyebaran ajaran Qadiani ini ke Malaysia. Yang pertama, pendapat mengatakan bahawa ia tersebar sekitar tahun 1906 melalui Syekh Muhammad Khairuddin. Beliau ini merupakan seorang anggota polis yang berasal daripada India dan ditugaskan di tanah Melayu ketika itu, di Selangor. Ada juga pendapat daripada Abdul Rahman Haji. Beliau mengatakan bahawa perkembangan ajaran ini adalah sumbangan langsung daripada Khawaja Kamaluddin, yang mana beliau ini datang ke Singapura pada tahun sekitar 1921 dan 1922. Kemudian ada pendapat juga mengatakan bahawa ajaran ini dipercayai mula bertapak sekitar awal tahun 1930-an, yang mana disampaikan oleh para mubaligh Qadiani, dan yang masyhur dibawa oleh yang bernama Maulana Husin Iyaz. Seterusnya, selepas berlakunya peristiwa kemerdekaan, jemaah ini, gerakan inilah penyebaran ajaran Qadiani ini lebih dikenali dengan nama Jemaah Ahmadiyah Malaysia. Yang mana ketika selepas kemerdekaan, mereka lebih meluaskan penyebaran ajaran agama, yang mana asalnya ketika di Selangor itu memfokuskan hanya kepada masyarakat India. Namun selepas kemerdekaan, masyarakat Melayu juga turut menjadi sasaran penyebaran ajaran ini. Bukan sahaja di tanah Semenanjung, di Sabah juga turut menerima faktor penyebar ajaran ini, iaitu bermula di sekitar tahun 1939 atau 1940-an, yang dibawa oleh pengikut Qadiani itu sendiri yang asal daripada India, yang bernama Kunhi Abdul Qadir dan juga Muhammad Kunhi. Mereka ini adalah, kalau asalnya adalah mereka cuma berdagang, tetapi pada masa yang sama mereka juga menyebarkan ajaran Qadiani ini, sehinggalah berkembang sehingga ke hari inilah juga. Dan jika kita lihat berjayanya proses penyebaran ajaran Qadiani ini ke Malaysia adalah yang pertama disebabkan oleh penyebaran peranan mubaligh Qadiani ketika itu, dan juga struktur pentadbiran yang sistematik merupakan faktor utama penyebaran ajaran Qadiani ini ke Malaysia. Wallahu alam, sekian daripada saya teruskan kepada sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala ahlihi washabihi ajma'in. Nama Muhammad Aizat Hasanuddin bin Safrizan, nama matrik 047413. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan bagi subjek kajian ajaran sesat mengenai ajaran Qadiani, dan insyaAllah saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai aspek penyelewengan dalam ajaran Qadiani. Yang pertama, pengakuan Mirza Ghulam Ahmad bahawa beliau merupakan Nabi dan Rasul, yakni beliau lakukan pada tahun 1901, dan mengatakan bahawa nama Ahmad seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran itu sebenarnya merujuk kepada dirinya dan bukanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang kedua, Mirza juga mengaku yang dia mempunyai mukjizat. Mereka mendakwa bahawa pelepasan Ahmad dari tuduhan ke atasnya dan selamat dari serangan awam merupakan mukjizat pada Mirza Ghulam Ahmad. Dan seterusnya, Mirza Ghulam Ahmad mendakwa beliau mengetahui akan berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan sebelum ia terjadi. Yang ketiga, Mirza mendakwa dirinya Al-Masih dan Imam Mahdi, yang mana ia digunakan ataupun dimanfaatkan bagi menguasai rohani masyarakat, kepimpinan dan politik. Seterusnya, Mirza Ghulam Ahmad juga mendakwa dia telah menemui kubur Al-Masih yang terletak di Kashmir, dan disebabkan itu roh Al-Masih itu telah masuk ke dalam dirinya. Okey. Yang keempat,
beliau meletakkan Qadiani, yakni tanah kelahiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai tempat suci, sama ataupun setaraf dengan kesucian dua kota utama, iaitu kota Mekah dan kota Madinah. Dan pengikut Ahmadiyah percaya bahawa menunaikan haji di Mekah tanpa melakukan haji di Qadiani adalah haji yang kering dan kosong, kerana menunaikan haji di Mekah pada hari ini tidak memenuhi risalah yang mereka percaya. Ia merupakan bukan daripada sebuah kefarduan. Okey, seterusnya yang kelima, mereka yang bukan pengikut Ahmadiyah adalah golongan kafir. Khalifah kedua iaitu Mahmud Ahmad, antara pemimpin pengikut Ahmadiyah, menyatakan bahawa sesiapa yang tidak mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad merupakan kalangan kafir. Yang seterusnya yang keenam, iaitu memasukkan jihad. Mirza Ghulam Ahmad berpendapat bahawa pengertian jihad itu dilihat semata-mata untuk mengesahkan aktiviti gerakan ini sahaja. Dan jihad yang dimasukkan adalah jihad perang. Okey, jadi itu saja pembentangan saya pada hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, dan segala yang salah silap saya minta maaf, itu daripada diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Nur Haikal Ikhwan bin Muhammad Hanlawari, Metrik 046451, akan menyambung pembentangan saudara-saudara saya yang sebelum ini berkenaan fatwa pengharaman ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah di Malaysia. Okey. Okey, fatwa pengharaman ajaran Qadiani atau Ahmadiyah berdasarkan waktu kerajaan Akta Pentadbiran dan Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 1993, lampiran 17 muka surat 44, fatwa di bawah Seksyen 34 menyatakan bahawa ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah bukan daripada ajaran Islam yang sebenar, dan orang-orang yang mengikuti ajaran ini bukanlah orang Islam. Okey. Fatwa ini, akta ini telah dikeluarkan oleh Prof. Dr. Yusof bin Hussein, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan pada ketika itu, bertarikh 9 Disember pada tahun 2003. Okey. Seterusnya, kita lihat pada fatwa kerajaan negeri. Saya bagi contoh, sebagai contohnya Kerajaan Negeri Sembilan, berdasarkan fatwa yang telah dibuat sebelum ini, iaitu Warta Kerajaan yang di bawah Wilayah Persekutuan, Kerajaan Negeri juga turut mengorak langkah mengeluarkan fatwa berkenaan pengharaman ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah. Okey, sebagai contoh saya bagi di sini adalah Kerajaan Negeri Sembilan. Ada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 49 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan pada tahun 2003, Enakmen nombor 10 Palang 2003, Jawatan Kuasa Fatwa dengan Perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri mengeluarkan fatwa berikut, iaitu yang pertama, ajaran Qadiani adalah ajaran sesat, adalah dihukumkan haram bagi orang Islam melibatkan diri dengan ajaran tersebut. Mana-mana orang Islam yang terlibat boleh menjadi murtad dan hendaklah dengan segera meninggalkan ajaran tersebut dan bertaubat. Okey. Pengharaman ini meliputi apa-apa variasi, versi cetak, bentuk ataupun cabang mana-mana ajaran tersebut di perenggan 1. Yang pertama itu ajaran Qadiani yang di atas, dan termasuk apa-apa pegangan ideologi, falsafah atau sistem amalan yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, yang nombor 4, apa-apa bahan publicity termasuklah apa-apa terbitan sama ada yang dicetak, ditulis, ditype atau dikeluarkan dengan apa-apa cara sekalipun, atau apa-apa bentuk untuk dibaca, dilihat, didengar yang berkaitan dengan ajaran Qadiani, iaitu perenggan 1 perkara di atas. Okey. Fatwa ini telah dikeluarkan pada tarikh 17 Julai 2013 oleh Datuk Haji Muhammad Yusof bin Ahmad, iaitu Mufti Negeri Sembilan pada ketika itu. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada saudara saya seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anil Fatih Memang Asri, bernombor metrikkan 046404 daripada Usuluni Kaunseling 8A. Okey, di sini saya akan simpulkan
kesimpulan tentang ajaran Ahmadiyah atau Qadiani ini. Okey. Ajaran Ahmadiyah dan atau Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari wilayah Qadian, India pada hujung tahun abad ke-19 telah berkembang di negara Islam. Malahan, ianya terus kekal sehingga ke hari ini. Ajaran ini turut berkembang di Malaysia serta menimbulkan polemik agama dan politik yang tidak kecil. Dilihat dari beberapa sudut, maka didapati bahawa gerakan Ahmadiyah ini menunjukkan beberapa perkara. Pertama dan poin saya adalah yang pertama sekali ialah terlihat wujudnya perkaitan antara gerakan Ahmadiyah dengan keinginan imperialisme Barat melalui British untuk memecahkan masyarakat Islam. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah wujudnya ajaran-ajaran yang disifatkan sebagai sesat dan menyeleweng dalam ajaran Islam. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga ialah wujud satu bentuk keterikatan antara masyarakat Islam di negara-negara yang berbeza. Keterikatan ini dibayangkan melalui berbagai rupa bentuk gerakan sama ada yang benar maupun yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah. Yang keempat ialah ada satu lagi poinnya ialah yang keempat, gerakan ini bermula di benua kecil di India dan ia bukanlah satu-satunya gerakan di benua kecil itu yang berkembang di alam Melayu. Gerakan lain antara contohnya gerakan Tabligh turut diasaskan di India dan mendapat tempat yang besar di alam Melayu. Seperti yang kita tahu, Tabligh di mana-mana kita akan jumpa, ataupun di Uniza itu sendiri. Keseluruhnya ajaran Syah Wali Allah turut berkembang di kalangan masyarakat Islam di rantau ini. Dan kelima, wujud gerakan Ahmadiyah serta gerakan-gerakan yang lain sama ada secara langsung atau tidak langsung dilihat mencabar kewujudan Islam tersendiri, dan cabaran ini pula datangnya dari kalangan orang Islam ataupun yang ada kaitan dengan Islam. Okey, seterusnya dalam melihat sejarah perkembangan Islam di alam Melayu, maka perkaitan dan hubungan antara rantau ini dengan rantau-rantau Islam yang lain sebenarnya sangat besar. Contohnya, Asia Barat, iaitu Timur Tengah, Asia Selatan maupun China sebenarnya memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam perkembangan itu. Ini bermakna perkembangan yang berlaku terutama dalam konteks gerakan dan perubahan-perubahan yang mempunyai perkaitan dengan Islam di rantau-rantau tersebut akan secara mudah mempengaruhi perkembangan yang berlaku di alam Melayu. Hal ini pastinya menepati konsep ummah dalam Islam yang mengatakan bahawa masyarakat Islam itu sesungguhnya bersaudara. Oleh demikian, tidak hairanlah sekiranya kita dapati bahawa berbagai perkembangan berkaitan Islam di Asia Selatan telah mempengaruhi perkembangan dan pemikiran Islam di alam Melayu. Tokoh-tokoh Islam seperti Abu Ala Al-Maududi yang merupakan tokoh ulama terzuhur di Asia Selatan turut menjadi idola kepada sebahagian masyarakat Islam di alam Melayu termasuklah Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.